Assalamualaikum kepada semua. Maaflah rambut saya ni sekarang dah jadi macam ni sikit sebab saya pakai helmet right pergi kerja sekarang. Dah tak bawa kereta dah. Okay. So rambut pun dah serabai, right? Okay, so jom kita mulakan sesi kita pada hari ini iaitu sesi live. Okay, so jom kita tengok apakah yang ada pada hari ini. Sebelum kita mulakan kepada sesi live trading kita, kita nak kena tengoklah fundamental yang terdapat pada hari ini. Dan kalau kita nak tengok fundamental dekat dekat dalam website A-Markets pun anda boleh lihatlah economic calendar yang terdapat pada hari ini. So hari ini 23 hari bulan. So anda boleh fokuslah pada belah petang dan juga malam ini kita ada BOC punya interest rate decision pada belah malam nanti. Dan juga pada pukul jam 10 10:30 malam tak silap saya, kita ada crude oil inventories untuk pasaran minyak, komoditi minyak di Amerika Syarikat. Jadi perkara ini yang boleh menyebabkan volatility berlaku dekat dalam pasaran komoditi minyak. Okey, sebentar kejap. Okey, so siapa ada komen tu? Roll. Okey, ni apa? Azrul lah ni. Hai Azrul. Okey, sorry Azrul sebab saya ada single screen je sekarang ni. Jadi saya tak boleh nak baca komen sangat. Saya akan share screen Windows yang lagi satu. Okey. Okey, sebentar ya. Alright, so macam saya cakap tadi lah, pada belah malam nanti kita ada BOC punya decision rate. Kemungkinan besar mereka akan menurunkan kadar faedahnya, selarilah dengan negara-negara lain yang besar sebagai contohnya di US yang menurunkan kadar faedahnya secara agresif. Jadi kemungkinan besar BOC juga akan menurunkan kadar faedahnya di masa yang terdekat nanti, iaitu pada belah malam nanti. Dan juga crude oil inventories minyak pun kemungkinan besar akan menggerakkan pasaran dengan lebih volatile. Alright. So, sebelum kita mulakan sesi, jangan lupa kita ada promosi iaitu anda boleh memenangi hadiah sebuah kereta Porsche Cayenne. Alright. So, kemungkinan besar sekiranya anda join dan trade bersama A-Market, kemungkinan besar anda mempunyai peluang untuk memenangi hadiah tersebut, siapa tahu. Alright. So, mungkin boleh jadi klien kami dan cuba untuk memenangi hadiah tersebut. Right, rezeki kita tak tahu. Okay, so jom kita start kita punya sesi trading secara live pada hari ini. Right, Azrul, saya tak dapat nak baca komen, sorry tapi saya akan alternate lah. Okay. Alright, so semalam kita ada trade S&P 500. Masih lagi ada satu posisi kat sini. Alright, tetapi ianya bergerak dalam keadaan flat. Tetapi semalam mengalami kejatuhan sementara waktu. Okay, so semalam dah in profit but then dia naik semula, so currently dia dalam keadaan floating lah. Tapi tak banyak mana pun sebab posisi pun secara kecil-kecilan. So saya dah set TP saya dekat bawah sini. But then kalau kita dapat lihat menggunakan Ichimoku Kinko Hyo ni, terdapatnya para sokongan daripada Tenkan dan juga Kijun Sen ini dan seterusnya daripada bearish Kumo Cloud. Okay, so daripada Kumo Cloud ini, so ianya bertindak sebagai para sokongan lah buat masa kini. Jadi sekiranya paras harga jatuh ke paras tersebut, ianya akan disokong. Sebagai contohnya, ianya disokong oleh Senko Span A sebelum ianya membuat technical rebound semalam dan seterusnya kini berada di dalam keadaan flat lah. So there is no trending movement for now. Alright, kalau kita tengok kat sini pun it's traded in a flat range. Okay, so bagi pendapat saya buat masa kini indeks ni masih lagi kekurangan catalyst untuk dia bergerak dan lagi satu pelabur masih lagi menunggu laporan earning seasons di Amerika Syarikat. Disebabkan oleh itu tidak banyak pergerakan yang menarik termasuklah semalam dan juga pada hari ini. Dan kalau kita lihat trading indeks di Amerika Syarikat pada belah petang selalunya memang dalam keadaan yang lembab lah kerana ini adalah pre-market session. Kalau belah malam nanti apabila US market sudah pun buka, ianya akan didagangkan dalam keadaan yang lebih volatile. Alright. Okay, so jom kita tengok mungkin anda nak tengok
gold ini ada potensi untuk melakukan kenaikan lanjutan, okay, dan kalau kita lihat dekat sini pun this is based on H4 lah, so basically this lower time frame, but then kalau kita lihat daripada higher time frame pun is still in a bullish momentum, apatah lagi di weekly dan juga monthly. This is gonna be a hyperbolic movement. The trend angle is lebih daripada 60 darjah. So ini kita panggil dia sebagai hyperbolic. Kita tak nak trade dalam keadaan hyperbolic, tetapi sekiranya anda champion bolehlah cuba untuk masuk. Sebagai contohnya letak je lah buy di situ kan, sekiranya ada punya pullback, at least anda bolehlah catch up some movement to the upside. My target is going to be like 2810. Okay, my target is going to be 2810. Now, kalau macam ni, let's say lah kalau saya instant masuk pun, okay, tak menjadi masalah. Saya akan set je lah target 2810. Kenapa saya set 2810? Yang pertama adalah berdasarkan gun square of 9. Okay, gun square of 9 punya resistance level. So that's why saya letak saya punya posisi ataupun saya punya TP somewhere around 2810. Okay, bolehlah. Because long term memang saya target 2810 berdasarkan gun square of 9. So saya tak menjadi masalah lah kalau saya nak long term punya target. Cumanya entry point dekat all time high ni agak bahaya lah, kerana apabila anda memasuki dekat paras harga yang tertinggi, ada possibilities untuk dia melakukan kejatuhan semula. Kerana apa? Kerana short term profit taking dan sebagainya. Okay, so itu semua menjadi satu faktor utamalah. Kenapa kadang-kadang kalau kita masuk dekat all time high, lepas tu you nak kejar, oh mungkin dekat sini adanya trend lanjutan naik, memang trend dalam keadaan bullish, tetapi anda masuk pada paras harga yang tertinggi. So dekat situ pula pelabur-pelabur ini, okay, akan mengambil short term profit taking. So akan ada short term pullback. Sebagai contohnya dekat di sini kan ada yang short term pullback. So ini semua adalah retracement short term. Dan ianya sekadar memberi satu peluang kepada anda sebenarnya untuk memasuki ke dalam pasaran dengan lebih rendah, harga yang lebih rendah. Sebagai contoh dekat sini kan, ini adalah peaks, betul tak? Peaks, lepas tu nampak tak sebelah kanan dia ni adalah trough close above the previous peaks on the left. So basically the trend is still in a trending movement to the upside. So basically trend ni senang je nak baca, betul tak? But sometimes it getting confused because orang beranggapan oh dekat sini adanya kejatuhan. So dia tak tahu yang kejatuhan ini sebenarnya short term retracement because higher time frame is still in a bullish momentum. Okay, so that's why kena faham di antara retracement dan juga reversal, itu dua perkara yang berbeza. Okay, short term retracement dan reversal adalah dua perkara yang berbeza. Okay, Azrul, hari ni trade apa Azrul? Azrul, are you there? Hari ni trade apa? MC. Margin call Aduh, tak apalah. Tapi macam aku cakap kalau kau nak try trade, jangan kau deposit besar, just deposit kecil and then kau try untuk put your lot size, very small lot size, but then kau swing kan. Bila kau swing tu kau akan nampak macam hari tu kan aku dah tunjuk kan, aku deposit cuma 16 $18 macam tu je, but then aku boleh pergi sampai ke $100 buat profit macam tu kan. So kau gain by kalau aku akan gain by percentage kan. Kalau kita dah ROI kita dah lebih daripada 100%, it is good enough lah for me. It is good enough. So that means you be able to trade with small capital but you can gain more. So benda tu yang kita nak dapatkan. Kalau kita fokus kepada capital sebagai contoh, oh aku ada $18, aku buat jadi 100, kau akan nampak benda tu macam alah $100 kecil aku tunggulah sampai $200. 200 kali 8 dah 800 lebih, kali 4.3 apa semua dah almost 860 900 kan. Time tu baru kau rasa macam nampak
banyak kan bila convert kepada ringgit Malaysia. Tapi for me, once kau dah gain more than 100% with your capital, then just catch out je lah and remain the capital and then enjoy the profit. Alright. Okay, so jom kita share balik screen. Entire window. Okay. Right. Okay, so dalam nampak tak? Dia dah naik. Okay, so dalam case ni aku akan set aku punya stop loss somewhere around here lah, bawah daripada previous trough. Okay, so in case of the price is getting lower ataupun dia buat kejatuhan lanjutan ke paras yang lebih rendah, aku dah buat stop loss kat sini. So capital remain protected lah. Okay. And right now, because kalau kita nampak dekat sini, kenaikan ini, kalau kita belajar tentang peaks and trough, the trough is getting higher and higher. Peaks also close above the previous, trough also close the previous peaks, and then peaks is getting higher and higher. So that means the trend is still moving to the upside. Okay, so kita just follow the trend je lah, kan? So dekat sini pun kalau kita dapat lihat menggunakan Ichimoku Kinko Hyo, Senko pula dah. Chikou Span yang berwarna hijau ni is ahead of price. So bermaksud momentum dia lebih kepada arah bullish pada ketika ini. Dan harga pun berada dekat atas Tenkan dan juga Kijun Sen. Lepas tu atas daripada Kumo Cloud. So trend masih lagi kekal positif. Right. Okay, so untuk CAT JPY, yang ini pun nak kena faham kenapa adanya kenaikan. Yang pertama, kita boleh kaitkan dia dengan apa? Dengan pasaran komoditi minyak. Okay, komoditi minyak. Kenapa live kat sini tak zoom? Sebab zoom bukan susah, tapi dia ada banyak orang spam. Macam hari tu kan. So that's why kita guna StreamYard. StreamYard tak ada macam tu. Okay. Dan lagi satu, StreamYard bila end session tu dia cepat je render dia punya video. So senang aku nak upload dekat YouTube. Okay. Alright. Dan nak tunjuk ni. Apa tu USD pula dah. CAT JPY ni dengan oil dia move inline. Okay. So bermaksud dekat sini ada positive correlation. Faham tak? So apabila pasaran komoditi minyak didagangkan secara positif, kita akan dapat lihat CAT JPY ini pun akan didagangkan dalam keadaan positif. So walaupun bentuk dia tak adalah sama, seakan-akan sama, but then kita boleh dapat idea apa yang bakal berlaku dekat dalam kedua-dua pasaran ini. Sebagai contohnya, kita nak trade CAT JPY, kita boleh refer kepada oil. So kalau oil dalam keadaan kejatuhan, of course dia akan affected CAT JPY. Kerana apa? CAT adalah mata wang komoditi. Okay, so weightage akan lebih kepada yen lah. Apabila komoditi minyak ini jatuh, sudah pasti pelabur akan shift daripada komoditi currency, komoditi asset akan shift masuk kepada safe haven. So that is one of the way untuk kita tengok apa orang panggil secara intermarket analysis. Kita tengok daripada bentuk chart menggunakan technical dan kita relatekan menggunakan intermarket, iaitu daripada satu instrumen kepada instrumen yang lain. So apa perbezaan instrumen dekat sini? Okay, instrumen sebagai contohnya dekat bawah sini. Dekat bawah sini adalah instrumen daripada sektor energi. Okay. So ianya adalah commodity asset. Dekat atas ni pula adalah currency ataupun forex. So dua instrumen yang berbeza di antara sektor energi dan juga komoditi, dan kita kaitkan rapat dengan commodity currency, iaitu Canadian dollar. So that's why bila kita trade, kita kena faham lah daripada sudut bukan saja daripada sudut teknikal, tetapi intermarket analysis ini juga amat penting untuk kita memahami tentang pergerakan harga pasaran yang mempengaruhi aset-aset yang lain. Okay. Alright. So yang ini anda boleh fokus lah kepada buying mode buat masa kini. Kerana apa? Yang pertama, kalau anda dapat lihat dekat bawah sini, dia dah buat bottom reversal ataupun kita boleh panggil dia sebagai rounding bottom pun boleh kat sini. Dan juga
dia cuba untuk memecahi paras rintangan Senko Span B daripada bearish Kumo Cloud ini. Jadi apa yang berlaku sekiranya berjaya melepasi paras tersebut, kita akan dapat lihat kenaikan lanjutan dekat dalam CAC JPY akan terus berlaku lah. So disokong pula dengan kenaikan paras harga komoditi minyak, dan paras harga komoditi minyak hari ini dipacu disebabkan oleh berita di mana official daripada tentera Israel telah pun mengaku yang mereka telah attack sebahagian daripada rumah tentera-tentera di Iran dan juga Lebanon, tak silap saya. Dan seterusnya Iran juga telah pun membalas berita tersebut dengan mereka akan attack semula Israel dalam keadaan yang lebih keras lah. Jadi disebabkan oleh itu, kalau kita dapat lihat komoditi emas pada ketika ini memang didagangkan tinggi disebabkan oleh faktor-faktor geopolitical tension. Dan pada tempoh hari, kalau kita dapat lihat menggunakan US 10 yield, okay, so US 10 yield traded at 4.2%, okay. So normally apabila US 10 yield traded to the upside, it will affected gold. Tetapi apa yang berlaku sekarang, both move in line. So intermarket dan juga technical does not in line currently. Okay, so intermarket analysis di antara US 10 yield dan juga gold tidak selari. Selalunya ianya akan bergerak inversely. Okay, so bermaksud dekat sini, satu akan naik, satu akan turun. Tetapi sekarang ini, kedua-dua ini naik. Kenapa boleh jadi macam tu? Yang pertama adalah disebabkan oleh pelabur berlindung nilai lah dekat dalam pasaran safe haven. Sebagai contohnya dekat dalam komoditi emas dan juga US dollar. Jadi apabila US dollar mengukuh kuat, sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada US 10 yield untuk didagangkan secara positif. Tetapi selalunya apabila US 10 yield didagangkan secara positif, ianya akan memberi kesan negatif kepada gold. Tetapi buat masa kini kita tak nampak lagi benda tu berlaku. Jadi kita jangkakan kedua-dua ini akan bergerak dengan lebih tinggi lagi. Dan apa yang kita takutkan adalah apabila keadaan sekarang bukan sahaja daripada sudut geopolitikal, tetapi kalau kita lihat di Amerika Syarikat, mereka sedang prepare untuk pilihan raya pada bulan 11 ini, dan ramai yang mengatakan ataupun ramai yang merasakan Donald Trump akan menang. Okay, so that's why itu juga salah satu faktor di mana US dollar sedang mengukuh kuat semula. Kalau kita lihat Dixie ataupun US dollar index, US dollar sedang mengukuh kuat, okay, berbanding matuang utama yang lain. That's why euro US dollar dalam keadaan kejatuhan. So apa yang kita boleh expect adalah sekiranya Trump menang, okay, ianya akan memberi kesan negatif kepada pasaran komoditi emas. Itu yang pertama, kerana Trump mungkin akan mengekalkan kadar faedahnya pada kadar yang lebih tinggi untuk tempoh jangka masa panjang bagi mengawal matuang US dollar untuk kekal secara positif berbanding daripada matuang asing yang lain. So berdasarkan technical, kena faham, technical is a leading indicator to fundamental. So basically technical has shown first what's going to happen next. So fundamental will come later, and then dia akan menyebabkan kenaikan di dalam paras harga sesebuah instrumen tersebut. So dekat dalam kes ini, kalau kita tengok US dollar index, pada tempoh hari terdapatnya kejatuhan disebabkan oleh berlakunya penurunan kadar faedah. Okay, but then dia stop somewhere around here, dia buat bottom reversal. So bottom reversal, okay, macam mana kita nak tahu ini adalah perubahan arah trend? Yang pertama, senang saja, kalau anda dapat lihat dekat sini, ini adalah salah satu pembentukan bottom reversal. So bottom reversal punya pattern, for those yang baru join dan juga yang dah selalu join saya punya webinar, bottom reversal dan juga top reversal adalah salah satu contoh di mana perubahan arah trend bakal berlaku. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, yang pertama, ada 3 je bentuk dia. Okay, ini yang pertama. Okay, kalau berdasarkan chart pattern, ini adalah double bottom. Tetapi macam mana kita nak identify betul ke yang dia akan naik?
Yang pertama, of course, dia punya confirmation, dia kena break this line dululah. Okay, this is a trough. Okay, ini adalah trough. Saya tulis T je lah trough. Ini juga adalah trough. So trough at the same level, so this is going to be a double bottom. Dekat sini adalah peaks. Okay, saya akan tulis P, ini adalah peaks. Dekat sini juga adalah peaks. Okay, so macam mana kita nak identify that the trend will going to the upside? Of course, kita kena ada satu lagi confirmation, tunggu dia close, buat apa? Buat trough lah. Okay, bila dia turun balik kat sini, dia retrace balik dekat sini, and then dia akan membuat trough. Okay, bila trough close above the previous peaks on the left, so that means the trend is tend to move to the upside. Okay, so that's why kalau kita tengok kat sini, okay, ni bukan double bottom sekejap lagi saya akan tunjukkan beberapa contoh. So beberapa contoh lagi, sebagai contohnya dia akan buat macam ni, dan juga okay, so inverted head and shoulder, ini adalah key reversal pattern. So kalau kita tengok berdasarkan line chart, ini adalah inverted head and shoulder. Of course, it's not going to be perfect. So macam ni, kalau case macam ni, macam mana kita nak trade, tunggulah dia break neckline. Okay, dan kalau anda dapat lihat dekat sini pun, macam mana kita nak tahu yang the trend is going to the upside. Yang pertama, ini adalah last trough. Okay, ini adalah trough yang terakhir. Okay, dan yang kedua, trough ini adalah kedua yang tertinggi berbanding sebelum ini. So bermaksud dekat sini, tak ada lagi trough yang lebih rendah berbanding yang ini. So trough is getting higher and then the price has break the previous peaks. So it is confirmed that the trend has changed from bearish to bullish. So sekarang ini, kenapa adanya kenaikan? Yang pertama adalah disebabkan oleh berita-berita mengenai pilihan raya pada bulan 11 nanti, kemungkinan besar akan dimenangi oleh Donald Trump. Dan macam saya cakap tadi, ianya akan mengekalkan kadar faedah yang agak tinggi berbanding sebelum ini. Terdapatnya penurunan kadar faedah secara agresif 50 basis point, dan selepas itu isu geopolitikal di Timur Tengah juga menjadi salah satu faktor pengukuhan di dalam paras harga US dollar, okay, dan seterusnya memberi impak negatif kepada 6 mata wang utama yang lain serta mengukuhkan pasaran komoditi emas. Selalunya orang akan cakap gold naik, US dollar akan turun. Saya tak begitu setuju dengan pandangan tersebut. Kerana kalau anda dapat lihat, kedua-dua ini dalam keadaan naik sekarang ini. Kenapa kedua-dua instrumen ini boleh naik? Satu daripada sudut currency, okay, US dollar mengukuh kuat, selalunya akan menyebabkan kejatuhan nilai komoditi emas. Tetapi tidak pada kali ini. Kerana apa? Yang anda perlu faham di mana kedua-dua instrumen ini adalah instrumen safe haven. Okay? Jadi sekiranya berlaku apa-apa terjadi dekat dalam pasaran, sebagai contohnya isu geopolitikal di Timur Tengah, mereka akan memasuki ke dalam pasaran safe haven. Termasuklah komoditi, tak kisahlah komoditi emas ataupun komoditi perak, okay? Ataupun mata wang safe haven, sebagai contohnya US dollar, CHF dan juga Japanese yen. So weightage ataupun pemberat lebih kepada arah situ berbanding daripada instrumen-instrumen yang lain. Dan ini juga termasuklah instrumen yang low risk, sebagai contohnya dekat dalam bond dan sebagainya. Dan macam saya cakap tadi, apabila US dollar mengukuh kuat, sedikit sebanyak akan memberi impak positif kepada pasaran bond, terutamanya tempoh jangka masa 10 tahun dan lain-lain lagi. So that's why bond juga meningkat tinggi. So apa yang kita boleh expect untuk pasaran komoditi emas ini? Kita boleh expect dia akan pergi ke paras 2810 berdasarkan Gun Square of 9. Okay, dan kalau anda dapat lihat apa yang saya tandakan berwarna merah ini, yang kiri ini adalah peaks, yang kanan ni adalah trough close above the previous peaks. So basically the trend is still moving to the upside. Alright, so don't worry, the trend is still in an upward momentum. Okay, so in a long term run, we still believe that gold prices still has room for grow
especially during this uncertainty time, okay, disebabkan oleh peperangan dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh itu terdapatnya kenaikan lanjutan di dalam paras harga komoditi emas walaupun setiap hari dia membuat all time high. Tetapi kita boleh jangkakan kemungkinan besar ada potensi untuk dia pergi ke 2810 dahulu sebelum 3000 pada akhir tahun nanti. Okay, I do not know what's going to happen to the world, but if let's say lah Trump menang pada pilihan raya bulan 11 dan seterusnya dia menjadi presiden di masa yang akan datang, saya percaya dia akan cuba untuk resolve peperangan di antara Ukraine dan juga Russia, di antara Israel dan juga Palestin dan sebagainya, dan juga Iran sekalipun. Okay, so itu apa yang saya harapkan lah. Kerana kalau kita lihat Trump pada sebelum ini pun dia telah menarik keluar askar-askar dia daripada Afghanistan dan juga Iraq dan sebagainya, pulang semula ke tanah air mereka di Amerika Syarikat. Jadi dia cuba untuk de-escalate perkara tersebut daripada menjadi lebih besar, dan seterusnya dia hanya fokus kepada peperangan secara ekonomi di antara US dan juga China. Okey, tetapi peperangan yang dahulunya dicipta oleh Bush, okay, JW Bush, telah pun dia keluarkan askar-askar dia dan pulang kepada Amerika Syarikat semula pada beberapa tahun yang lepas. Okay, dan sekarang ini apa yang saya nampak sekiranya Donald Trump berjaya untuk memenangi pertandingan di dalam pilihan raya kali ini, kita dapat lihatlah di tahun-tahun yang akan datang ekonomi Amerika Syarikat akan terus berkembang, US dollar akan rebound semula, dan mungkin isu peperangan akan resolve. Dan kalau kita lihat prestasi beliau semasa menjadi presiden pun agak impresif. Ekonomi dalam keadaan yang berkembang. Selepas itu kalau kita lihat dia cuba untuk mengembalikan syarikat-syarikat yang berada di luar Amerika Syarikat untuk kembali semula ke dalam Amerika Syarikat, untuk mengembalikan pekerja-pekerja ini dan juga syarikat tersebut untuk mengembali operasinya di tanah air mereka sendiri. Dan lagi satu, kita dapat lihat semasa Donald Trump menjadi presiden, di mana dia telah pun berjumpa dengan North Korea punya presiden Kim Jong-un, dan itu saya rasa agak impresif lah kan. Saya tak tahu presiden-presiden sebelum ini pernah berjumpa ataupun tidak dengan presiden North Korea, tetapi kalau kita lihat presiden Trump pada tempoh hari berjumpa dengan Kim Jong-un, tu bagi pendapat saya itu satu benda yang menarik, dan dia cuba untuk resolvekan peperangan dingin ataupun peperangan saudara di antara North Korea dan juga South Korea. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, lately South Korea telah pun bom dia punya jalan raya dekat North Korea dan sebagainya, dan seterusnya saya jangkakan perkara ini akan jadi lebih besar lah sekiranya tidak mencapai kata sepakat di antara kedua-dua negara. Dan kalau kita lihat peperangan yang terjadi bukan sahaja di Timur Tengah, tetapi di negara-negara lain juga kemungkinan besar boleh berlaku. Sebagai contohnya, di antara North Korea dan juga South Korea, di antara Ukraine dan juga Russia, di antara Palestin dan juga Israel dan juga Iran, dan seterusnya di perairan South China Sea. Kalau kita lihat, China suka provoke negara-negara di Asia ini dengan membuat pulau buatan manusia di situ dan menghantar kapal-kapal mereka untuk menghalau nelayan-nelayan asing ini daripada mencari sumber rezeki dekat situ. Jadi perkara ini sebenarnya boleh menjadi lebih besar, dan seperti mana yang kita tahu, kita pun sudah pun berada di akhir zaman, memang akan berlakunya peperangan yang secara besar-besaran lah. Tetapi hopefully it's not going to happen during our time.
kan. Dan itu apa yang saya harapkan lah. Biarlah kita sudah tiada nanti di muka bumi ini, barulah benda tu berlaku. It is okay. Alright. Alright. Okay, Azrul, ada komen tak? Azrul masih lagi berada dekat dalam ni ke? Tadi ada orang join, lepas tu dia hilang. Ada soalan tak? Ada lagi. Okay, ada soalan? Clear. Alright. Okay. Islamic dah kau ya. Jangan gitu. Kita cuba kan. Dah nak kahwin kan. Kena berubah sikit. Jambang pun dah shift ni. Okay. Sepatutnya ada kan. Hilang dah. Alright. So, apa yang nak cakap? Lupa dah aku. Okay. Okay, so jom kita tengok balik kita punya position ni sebelum kita tamatkan sesi kita lagi 5 minit macam tu. Alright, so goal kalau siapa-siapa yang nak try masuk boleh try masuk with small lot size. Okay, so basically I dah bagi tahu dah kenapa dia akan naik dan kenapa kita boleh expect dia akan naik because higher time frame is still moving to the upside dan just try untuk ambil peluang untuk cari posisi untuk you entry at lower time frame lah. So basically tadi saya dah buy, ni kira buy on breakout lah, bukan buy on pullback lagi. Kalau buy on pullback saya akan letak bawah sikit. Okay, so this is buy on breakout. So buy on breakout ni ada tendensi di mana price akan melakukan lonjakan harga, tiba-tiba dia shoot up, ataupun bila dia dah shoot up and then suddenly dia retrace balik untuk mengambil price yang lebih rendah daripada sebelum ini. So that's why saya sebenarnya jarang untuk letak posisi saya buy on breakout kerana ada tendensi untuk dia melakukan kenaikan secara volatile and then selepas itu dia akan turun balik. So bila dia turun tu dia akan kacau daripada sudut psikologi. Okay, so saya tak suka macam tu. Saya lebih suka buy on dip ataupun buy on retracement kat situ. Okay. Alright, so okay Azrul, so mungkin sampai di situ sajalah sesi kita untuk hari ini. Okay, thank you pada yang dah join tadi daripada jam 3 petang tadi. So kita pun dah menyembang tentang apa yang berlaku dekat dalam pasaran, apa yang patut kita fokus dan sebagai contohnya yang baru masuk sekarang ni, ada tiba-tiba masuk, gold telah pun membuat all time high tetapi boleh berpotensi untuk melakukan kenaikan lanjutan ke paras yang lebih positif, tetapi perlu ingat apabila anda memasuki dekat paras all time high, ada tendensi untuk trader-trader ataupun pelabur-pelabur ini akan mengambil short term profit taking dan seterusnya akan menyebabkan short term retracement to the downside. So kena berjaga-jaga apabila anda memasuki dekat kawasan tersebut. Okay, dan lagi satu, macam saya cakap tadi, fokus kepada mata wang US dollar kerana US dollar telah pun rebound semula dan boleh short euro US dollar. Kerana apa US dollar rebound? Kita recap balik kenapa US dollar boleh rebound. Yang pertama adalah disebabkan oleh geopolitical tension, yang kedua adalah disebabkan oleh pelabur merasakan Donald Trump akan menang di dalam pilihan raya pada bulan November nanti, dan seterusnya sekiranya Donald Trump menang, beliau akan mengekalkan kadar faedah pada kadar yang tinggi dan seterusnya akan menyebabkan pelabur berminat semula untuk kembali ke dalam US dollar dan US dollar akan mengukuh semula ke paras yang lebih positif berbanding mata wang Asia yang lain. Dan lagi satu, apabila sekiranya Donald Trump menang, kita akan dapat lihat ekonomi US akan terus berkembang dan ianya akan menarik juga pelabur asing terutamanya daripada luar untuk kembali ke dalam pasaran equity di Amerika Syarikat dan seterusnya indeks Amerika Syarikat akan didagangkan secara positif. Buat masa kini, aset-aset yang lain sebagai contohnya safe haven asset is all driven by geopolitical tension for now, even though US 10 yield suddenly spike up to 4.2%, but it doesn't affect gold. So benda ni sebenarnya agak
agak aneh. Tak adalah aneh, tapi selalunya bond yield ini is a leading indicator to commodity asset. Sepatutnya apabila bond yield naik, ianya akan memberi impact negatif kepada gold, tetapi sekarang ini kita tak nampak benda tu. Okay, so daripada sudut intermarket, benda tu tak selari. Alright, so kena berjaga-jaga. Okay guys, so itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat sejahtera. Bye-bye semua.